Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul lagi pada hari ini. Hari ini adalah malam ni nisfu Syaban ni, 15 Syaban hari yang agung, hari yang besar ni. Okey. Ada beberapa hadis menceritakan tentang kelebihan nisfu Syaban. Kita lihat dalam kitab-kitab hadis insya-Allah. Cuma perbincangan kita hari ini seperti biasa kita sambung dalam bab tabi'. Bab tabi' ni ada 4 dia pecahan dia. Yang pertama adalah sifat na'at, kita dah selesai bincangkan. Yang kedua adalah dalam bab ataf yang kita bincangkan semalam. Dan hari ini insya-Allah kita akan bincangkan bab badal, dan seterusnya selepas ini yang keempat adalah taukid. Ini semua tabi'. Sebab apa tabi'? Sebab dia ikut je. Baris semua dia ikut je kalimah yang sebelum je. Itu dipanggil tabi'. Tabi' tu benda yang mengikuti. Seperti mana yang tuan-tuan puan-puan sedia maklum, pelajar-pelajar daripada Pusat Tahfiz At-Taqwa yang menyertai kursus bahasa Arab kita 3 bulan dalam memahami nahwu dan juga sharaf, 3 bulan kursus intensif, dan juga dalam masa 3 bulan ni juga kita cuba habis secepatnya mungkin label nahwu Fatih dan juga sharaf Al-Fatih. Alhamdulillah. Kemudian selepas itu kita terus praktis untuk membaca kitab yang tidak mempunyai baris. Okey Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam bab membincangkan dalam buku ni, table Nahwu Al-Fatih ni, untuk pengetahuan sahabat-sahabat di sana, kita sentiasa membuka ruang dan juga peluang kepada sahabat-sahabat yang nak menyertai kursus kita ni. Kita akan sentiasa buka, kita alu-alukan untuk siapa yang nak menyertainya, terutamanya yang betul-betul minat dalam bahasa Arab. Tak ada basic pun, tak ada asas pun, tak apa, kita boleh usahakan supaya mereka dapat faham. Yang penting komitmen mereka konsisten dalam ingin terus belajar ni. Okey Jadi seperti biasa, kita kursus di sini setiap minggu kita akan adakan ujian untuk mereka naik ke level yang berikutnya. Setiap minggu naik level. Kemudian dah habis kitab nahwu dan juga sharaf satu kitab lagi, barulah kita akan masuk dalam mempraktis untuk membaca kitab. Okey, untuk pengetahuan pelajar-pelajar kita, student kita yang berada di sana, di kuarantin ni, di kuarantin di rumah masing-masing. Begitu juga tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita sekarang berada dalam bab badal pada muka surat yang ke-51 dalam buku Nahwu Fatih. Buku Nahwu Fatih. Fakta yang diberikan mengenai badal ni hanya 1 baris sahaja. Contoh 3 baris. Kemudian selesailah dalam bab badal. Okey. Tapi tak apa, kita akan terus untuk memberi contoh-contoh, dan juga kita akan buka dengan seluas-luasnya, dengan seringkah-ringkahnya, dengan sedetail yang mampu, yang Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita insya-Allah. Okey, cukup. Okey. Badal adalah tabi' yang menjadi hukum, mengikut hukum sebelum dia. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Maridat Halimatu Ummu Hasanin. Okey? Maridat Halimatu Ummu Hasanin. Maridat. Okey. Ini contoh yang asas, paling yang basic lah ya. Maridat, seperti mana yang kita bagi tahu sebelum ini. Okey. Setiap fi'il yang 3 huruf, mim, ra, dad. Kemudian di akhirnya pula kita lihat dia berbaris fathah. Okey, nampak tak? Jadi itulah sebenarnya fi'il madhi. Tapi antara tanda dia juga fi'il, apa tanda dia fi'il?
adalah ta. Ta ini yang mati, yang mati yang tidak berbaris. Sahabat-sahabat adalah mati Allah Taala. Maridat. Ta ni kita panggil ta maftuhah. Dia ada dua, satu ta dipanggil ta begini dipanggil ta apa? Maftuhah. Okey. Kalau ta begini dipanggil ta apa? Ta marbutah. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan yang menyertai pengajian kita pada tengah hari yang mulia ni, ta maftuhah ini, yang ta maftuhah, maftuhah ni isim fa'il, isim maf'ul yang bermaksud terbuka. Maksudnya ta ni terbuka, ni ta tak terbuka. Nampak tak? Dia terikat, marbutah, dia terikat, nampak ada simpul ni. Ada simpul ni. Itu nama ta yang terikat. Ini ta yang terbuka. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan yang menyertai kursus bahasa Arab kita pada pagi yang mulia ni, bila sebut ta maftuhah yang mati, itu maknanya dia adalah tanda dia PL. Isim tak masuk macam ni. Isim tidak ada ta yang terbuka yang mati. Tak ada. Isim tidak akan berlaku. Jadi di sini khusus pada PL, ini adalah tanda-tanda PL. Kalau tuan-tuan, puan-puan, lihat maridat. Nampak ta di hujung ni, perkataan mati. Makna isim tak akan berlaku begitu. Okey? Isim tak akan berlaku ta yang mati di hujung. Okey? Sebab isim sendiri pun memang tak, isim tak boleh mati. Dia mesti baris bawah, baris atas atau baris depan. Boleh? Isim tak akan boleh berbaris mati, berbeza dengan PL. PL pula tak boleh baris bawah. Okey Isim. PL. Jelas Kemudian ta marbutah pula, inilah tanda dia adalah isim. Isim. Okey, jelas. Itu sebagai pengenalan lah untuk kita pada pagi-pagi yang mulia ni. Kita nak buka kelas kita ni. Bab badal ni. Kita kena mesra dulu dengan PL isim ni tu. Okey. Kemudian kita lihatlah. Di sini. Maridat. Makna telah sakit. Okey. Halimatu. Sebab apa tak baca halimatun? Ismul ladzi la yansarif. Buka balik. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, perempuan yang baru mengikuti kita, kita boleh buka balik dalam YouTube. Pusat Ilmu. Pusat Ilmu Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ini YouTube kita, Pusat Ilmu Bahasa Arab. Kita subscribe di sana. Kemudian kita cari dalam bab Ismul ladzi la yansarif, ada disebutkan sebab apa tak boleh berbaca tanwin di YouTube. Tapi kalau di Facebook, di page kita, Pusat Tahfiz At-Taqwa. Okey. Okey, maridat halimatu. Sebab apa dia baca, sebab apa dibacanya dengan baris depan? Sebab apa tu? Baca baris depan. Sebab dia adalah fa'il. Kita bagi tahu abadan. Apa abadan? Selamanya. Fa'il ni marfu'. Marfu' tu baris dhammah untuk seorang. Kalau dua orang tasniah, dia dengan alif nun. Halimatani. Halimah, halimatani. Halimatani, dua orang. Sebab apa? Sebab dua orang halimah. Okey, kalau dia jamak, waw nun untuk lelaki. Tapi ni perempuan tak boleh guna waw nun. Okey? Jamak muzakkar salim ya. Okey Sekarang ayat dah sempurna dah. Di sini fi'il madhi, okey? Di sini fa'il. Di sini Ummu Hasan. Siapa pula? Ummu Hasan ni nak baca baris apa ni? Apa? Ummi ke? Ummu ke? Ummah? Hasan ni nama orang. Jadi di sinilah perbincangan kita pada tengah hari yang mulia ini. Inilah di i'rabnya sebagai badal. Okey? Apa maksud badal? Badal ini adalah benda yang di sebelah ni. Telah sakit Halimah. Halimah tu siapa dia? Oh, Halimah itulah Ummu Hasan, emak kepada Hasan.
Jadi barisnya kena baris depan juga sama. Sama dengan ini. Okey, itu namanya badal. Apa maksud badal? Ummu Hasan adalah sebahagian daripada Halimah. Ataupun bahasa yang mudah, Halimah tu siapa? Halimah tu lah Ummu Hasan. Ummu Hasan tu siapa? Ummu Hasan tu lah Halimah. Barisnya kena sama. Okey. Boleh Inilah dipanggil badal. Baris kena sama. Itu di bawah tabi'. Nanti kita akan bincangkan mengenai dengan badal ini. Ada beberapa pecahan ya. Ada beberapa pecahan. Saya nak sebut di sini. Tak disebut di dalam Al-Fatih. Tapi tak apa, kita buka minda. Supaya kita nampak lebih jelas gambaran mengenai dengan badal. Pelajar-pelajar kita di Pusat Tahfiz At-Taqwa, kita lihat dalam bab badal ini, sebahagian kitab-kitab yang moden, kitab kontemporari lah, bahagian Nahu, dia ada cerita bab badal ini terbahagi kepada 3. Badal terbahagi kepada 3. Okey? Yang pertama, dipanggil sebagai badal apa? Badal mutabiq. Mutabiq ni apa? Macam tadi, telah sakitlah Halimah. Siapa Halimah? Halimah tu Ummu Hasan, Emak Hasan. Siapa Emak Hasan? Emak Hasan tu Halimah. Makna itu nama dia mutabiq. Mutabiq ni makna apa? Itulah dia. Halimah tu Ummu Hasan tu Halimah. Okey. Kita bagi contoh yang lain. Supaya nampak lagi gambaran. Contoh. Boleh tulis pelajar-pelajar kita karrama al-khalifatu. Okey. Harun. Okey. Harun. Boleh jelas Okey. Kita lihat yang pertama karrama. Kita masuklah soraf sikit. Karrama ni berapa huruf ni? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Macam mana ada 4, ada 3. Setiap huruf yang bersabdu dia sebenarnya ada 2 huruf. Okey, kaf, ra, mim. Okey. Ni dalam bab faedah wazan yang kita bincangkan dalam soraf. Sila rujuk kepada soraf kita dalam YouTube Pusat Tahfiz At-Taqwa, Pusat Ilmu Bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dipanggil karuma. Karuma yakrumu. Karuma yakrumu atau karuma yakrumu? Karuma yakrumu. Karuma yakrumu. Ini maksudnya apa? Maksudnya mulia. Okey. Satu lagi, dalam bahasa Arab dipanggil sebagai apa? Karrama. Okey. Kemudian yukarrimu. Apakah maksud dia karrama yukarrimu ni? Karrama yukarrimu ni maksud apa? Karrama yukarrimu dia bukan maksud mulia tau. Tetapi dia maksud memuliakan. Nampak? Memuliakan. Apa beza mulia dengan memuliakan? Oh, kalau mulia ini maksudnya fi'il tersebut fi'il lazim. Apa tu fi'il lazim? Fi'il lazim ni fi'il yang tak ada maf'ulun bih. Contoh, karuma. Karuma ke karuma? Puan-puan tengoklah, tuan-tuan tengok balik. Karuma Zaidun. Telah mulia Zaid.
Karoma. Okey, karoma. Karoma. Nampak tak ini apa ni? Karoma ni. Inilah dia fi'il madhi. Okey. Ini Zaidun adalah fa'il. Mana maf'ulun bih dia? Maf'ulun bih tak ada sebab dia fi'il lazim. Terjemah dia Zaid telah mulia Zaid. Okey. Tapi kalau memuliakan, dia mesti kena ada, dia mesti berhajat memerlukan kepada maf'ulun bih. Mesti kena ada ya. Sebab terjemah dia memuliakan. Okey, saya memuliakan kamu. Kamu tu jadi maf'ulun bih. Nampak jelas di sini? Perbezaan dalam bahasa Arab, satu huruf penambahan memberi perbezaan yang amat ketara dalam membuat struktur uslub bahasa Arab ya. Jadi karoma ni adalah fi'il lazim ke fi'il muta'addi? Ini dipanggil sebagai fi'il muta'addi. Boleh jelas antara perbezaan lazim dan muta'addi. Lepas ni kita sebut lazim muta'addi, tak perlu nak hurai dah. Okey. Karoma, adakah dia mulia atau memuliakan? Makna memuliakan. Okey. Boleh. Sekarang ni kita lihat karoma, memuliakan. Siapa yang mulia? Oh, khalifah. Al-khalifah tu jadi fa'il. Sekarang ni, ini kan ada ta marbutah. Dia mestilah perempuan. Sebab apa tak letak karomat? Khalifah ni mestilah untuk orang lelaki jadi pemimpin, presiden ya. Bukan orang perempuan. Ini kerja orang lelaki, al-khalifah. Sebab tu kita sembahyang tarawih, dia kata apa? Antara 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat solat tarawih. Al-Khalifatul Ula. Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Al-Khalifatul Ula. Al-Khalifatul Thaniyah. Al-Khalifatul Awwal. Nampak? Lepas kita 4 rakaat sembahyang tarawih, dia kata Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anh. Nampak jelas? Al-Ula. Satu lagi. Al-Khalifah. Yang betul. Ya. Al-Khalifatu Tsani Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Al-Khalifatu. Okey. Nampak tak ada ta marbutah ni? Bila ta marbutah dia perempuan. Jadi di sini al-ula adalah al-ula maksudnya yang pertama Terjemah dia apa? Yang pertama. Okey. Al-ula bukan al-aula, al-aula yang baik, yang hasan, yang ahsan ataupun yang afdal. Al-ula. Di sini pun betul sebab dia melihat dari segi makna. Sebab apa? Di sini ta perempuan, di sini pun perempuan juga. Nampak tak al-ula ni perempuan? Okey? Al-khalifatu. Ini perempuan. Ini perempuan. Tiba-tiba di sini al-awwal. Al-awwal laki-laki muzakkar. Nampak Boleh Nampak tak? Di sini perempuan, di sini perempuan. Di sini perempuan. Okeylah ya. Dari segi makna betul. Bukan dari segi makna. Dia dari segi apa kita panggil? Dari segi lafaz. Dari segi lafaz. Okey. Tapi masalahnya yang timbul di sini, ini muannas perempuan sebab ada ta marbutah, di sini lelaki. Itu yang masalah, tapi tetap dianggap betul. Macam mana perempuan dengan lelaki? Sifat ni sifat. Alif lam. Ta mestilah ta juga. Ataupun perempuan dia adalah al-ula. Kita lihat tak lihat dari segi makna. Kita tak lihat dari segi lafaz. Kita lihat dari sudut makna. Sebab makna khalifah ni lelaki.
Okey, tak lihat dari sudut lafaz. Lafaz perempuan. Dua-dua betul Jelas? Sekarang kita lihat karrama fi'il madhi. Al-khalifatu jadi fa'il. Okey. Telah memuliakan khalifah. Khalifah memuliakan siapa? Harun. Memuliakan Harun. Kita kena baca sampai habis dulu. Tak boleh faham tau. Kalau kita lihat baca separuh, kita kata ini dah jadi maf'ulun bih. Kalau kita baca separuh, kita kata khalifah memuliakan Harun. Kita akan tengok ni sebagai maf'ulun bih. Kita baca sampai habis dulu. Oh, Al-Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini adalah nama orang. Nama orang Harun Ar-Rasyid. Pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Oh, maknanya khalifah ni Khalifah Harun Ar-Rasyid lah. Dia jadi badal. Nampak? Ni nama orang, nama dia. Nampak Jadi di sini kita dapat simpulkan apa? Ini kita panggil badal mutabiq. Apa mutabiq? Siapa khalifah? Khalifah itulah Harun Ar-Rasyid. Siapa Harun Ar-Rasyid? Harun Ar-Rasyid itu adalah khalifah. Okey. Khalifah itu Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu adalah khalifah. Itulah badal mutabiq. Jelas? Ar-Rasyid ini sebenarnya boleh kita baca baris bawah jadi maf'ulun bih. Jadi mudhafun ilaih. Ar-Rasyid. Ataupun Ar-Rasyidu dia jadi badal juga. Diikut je, dia tabi'. Diikut je. Ikut je. Ni ikut ni, ni ikut ni. Boleh? Okey. Harun Ar-Rasyid telah memuliakan. Khalifah Harun Ar-Rasyid telah memuliakan. Siapa yang kena mulia? Oh, yang kena mulianya ulama. Ulama dimuliakan. Jadilah dia maf'ulun bih. Nampak? Jelas Itulah kita nak bincang dalam bab yang pertama tadi, badal mutabiq. Macam kita bagi contoh tadi. Maradat. Telah sakit. Maridat. Maridat telah sakit. Halimah. Halimah tu telah sakit Halimah. Siapa itu Halimah? Ummu Hasanin. Adalah mak kepada Hasan. Okey. Kalau macam ni Ustaz, dia terus asas. Ya. Ulama ni tahu buat sifat lagi khalifah dia tak? Kau jadi khalifah lagi ulama. Saya alim. Dia alim lagi dia kita tak panggil dia ulama sebab dia seorang. Kita panggil al-alim. Kalau kita nak jadikan dia sifat mausuh kepada khalifah. Okey, al-khalifah adalah fa'il. Harun Ar-Rasyid badal. Kita nak buat ini bukan al-ulama, tapi kita nak buat sifat kepada khalifah ni. Sifat Harun Ar-Rasyid ni orang yang berilmu. Kita tak boleh letak ulama. Ulama ni jamak plural. Kita letak al-alimu. Okey. Jadi di sini al-alimu kita tak letak di sini. Kita letak di mana? Kita letak di sini. Baru sesuai. Kita letak di sini. Jadi karrama al-khalifatu al-alimu. Jadi maknanya telah khalifah yang mulia. Siapa khalifah yang mulia itu? Ini badal Harun Ar-Rasyid. Telah memuliakan. Siapa yang kena mulia? Cari maf'ulun bih dia. Okey, jadi maknanya sifat kalau kita letak sini al-khalifah, okey? Jadi fa'il, sifat dia tak letak hujung. Sifat dia selalu diletak sebelah daripada al-khalifah, kemudian barulah jadi badal. Kalau tidak dia karaman al-khalifah tidak ada Rasul, ulama telah memulialah Harun Rasyid yang mulia tu ialah bagi dia jadi ulama. Harun Rasyid jadi ulama. Tak boleh Harun Rasyid seorang. Seorang. Malah alim dia alim masuk ulama, alim. Al-alimu. Kita letak di mana? Di hujung ni. Khalifah Harun Ar-Rasyid yang boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Cuma orang nak baca tu mungkin tengok ni sifat dia jauh, maksud. Sifat maksud jauh. Panggil ucapan ibarat. Boleh. Cuma kita nak mudahkan orang baca. Okey Kadang-kadang kita sengaja buat bahaya. Ya. Okey, sekarang ni badal. Bila badal kita tahu bila na'at sebelum dia man'ut. Bila sifat sebelum dia mausuf. Bila badal sebelum dia dipanggil apa?
Ini badal sebelum dia satu kalimah dipanggil sebagai mubdal minhu. Mubdal minhu. Mubdal minhu, benda yang dibadalkan. Mubdal minhu tu apa? Benda yang dibadalkan. Okey, jelas. Itu badal mutabiq. Kita kena ingat. Darwish ikut. Hak darwish tu, darwish ikut ni. Okey, darwish yang ikuti kita, pastikan kena faham ni sebab tak ada dalam buku. Sebahagian tak ada dalam buku ni. Dalam buku hanya 3-4 baris je. Sekarang kita lihat pula ya, yang kedua badal. Badal yang kedua. Yang kedua dipanggil sebagai badal apa? Badal al-ba'du minal kull. Al-ba'du minal kull. Okey. Boleh Jelas. Al-ba'du minal kull. Apa ba'du minal kull? Makna sebahagian daripada semua. Contoh sebahagian daripada semua, macam mana tu? Kita lihat dalam contoh nama Fatih. Qara'tul qissata nisfaha. Nampak? Qara'tu. Qara'tu al-qissata nisfaha. Okey. Besar tulisan. Orang buta pun boleh baca ni, ya. Qara'tu. Qara'a adalah fi'il madhi, tu adalah fa'il. Kita dah bagi tahu setiap dhamir mutaharrik, ini dipanggil dhamir mutaharrik. Sebelum dia mesti huruf mati. Setiap dhamir mutaharrik yang menjadi fa'il, sebelum dia mesti kena mati fa'il tu. Qara'tu tak boleh, qara'atu tak boleh. Qara'tu asalnya qara'a, tapi qara'tu. Jelas ni fi'il, ni fa'il. Aku baca. Apa yang baca tu? Aku baca. Ialah apa yang dia baca. Oh, jadi al-qissata. Al-qissata jadi maf'ulun bih. Qissah ni makna kisah lah, kisah. Maf'ulun bih. Sebab kisah itu yang dibaca, yang kena baca. Jadi maf'ulun bih. Aku membaca kisah. Ialah baca kisah tu semua ke, suku ke, separuh ke, ataupun 1/3/4 ke, ataupun 1/3. Yang mana ni? Oh, aku baca kisah tapi tak baca kisah habis lah. Aku baca separuh je. Nisfaha. Nisfaha. Okey, sekarang ni syahid kita, perbincangan kita di sini. Baris ni, baris atas. Sebab apa baca nisfa tak baca nisfu? Walaupun malam ni nisfu Sya'ban, tak baca nisfi. Sebab kita ikut baris ni sebelah dia. Nampak tak? Ini dipanggil badal. Aku baca kisah tapi bukan semualah. Aku baca kisah separuh je. Inilah dipanggil badal. Okey. Ini dipanggil badal. Okey. Ha ni kembali kepada kisah. Aku baca kisah separuh kisah. Separuh, aku tak baca semua. Okey. Jelas Dan yang perlu kita tahu, benda yang sangat-sangat penting dalam perbincangan badal, apa benda? Dhamir untuk badal al-ba'd minal kull. Benda yang sangat penting ni, highlight kan. Untuk badal al-ba'du minal kull, setiap badal dia mesti kena ada dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Jelas Setiap badal al-ba'du minal kull, hendaklah dia mesti kena ada dhamir. Dhamir tersebut kembali kepada mubdal minhu. Ini mubdal minhu, benda yang dibadalkan. Ini badal, ini benda yang dibadalkan. Jelas? Okey. Wajib tu, hukumnya wajib dalam ulama, prinsip hukum ulama-ulama nahwu. Okey. Jelas? Contoh lain macam mana? Ada tak contoh lain? Contoh lain dalam kitab-kitab nahwu klasik. Dia kata apa? Kitab-kitab nahwu klasik. Contoh yang masyhur dia kata apa apa dia contoh yang masyhur? Dia kata apa tau? Akala. Akala ni fi'il madhi lah ya. Akala 3 huruf. Akala makna makan. Zaidun. Zaid ni jadi fa'il. Zaid yang makan. Iyalah dia makan apa tu? Oh,
Zaid makan ar-raghif. Ar-raghifa. Raghifa ni maksud apa? Raghifa boleh ataupun al-khubza pun boleh. Khubza. Jadi maf'ulun bih. Okey? Boleh Ini fi'il. Ini fa'il. Ini maf'ulun bih. Okey, maf'ulun bih. Benda yang dimakan. Yang kena makan. Yang dimakan dipanggil ar-raghifa al-khubza. Aku, Zaid telah makan roti. Okey. Cuma roti tu dia makan separuh ke, suku ke, ataupun semua. Oh, rupanya Zaid ni makan hanya sulusahu. Sulusahu. Sulusahu makna 1/3. Okey, sulus. 1/3. Perbincangan kita di mana ya? Perbincangan kita syahid mautinus syahid. Tak syahid dia di sini. Ada baris fathah tak baca solusi, tak baca solusu. Sebab apa? Ikut kepada al-khubza. Ikut kepada ar-raghifa. Nampak? Makna nak berbual akala Zaidun ar-raghifa pun boleh, ataupun kita buang ar-raghifa, kita berbual akala Zaidun al-khubza. Betul juga? Yang paling penting, yang paling dan sangat penting adalah ada domir ni. Domir ni, hu ni, kembali kepada mubdal minhu. Mubdal minhu. Nampak mubdal minhu? Mana mubdal minhu? Ar-raghif dan juga khubza. Dia tak boleh tak ha sebab dia tak ada ta marbutah, dia lelaki, muzakkar. Okey? Jelas Boleh jelas? Okey. Itu badal al-ba' minal kul. Kita lihat pula yang ketiga ya. Ini yang kedua. Yang ketiga dipanggil sebagai apa? Dipanggil sebagai badal badal istimal. Okey? Ini yang terakhir, badal istimal. Okey. Badal istimal ni makna benda yang bertangkup dengan dia. Badal itu adalah benda yang bertangkup ataupun benda yang bertempek dengan mubdal minhu. Makna contoh. Kita contohkan apa dia? Contoh dia. Surni. Surni makna telah gembiralah aku. Apa yang menggembirakan dia? Oh, asyari'. Asyari'u. Jalan ni telah menggembirakan aku. Jalan pun boleh gembira. Bukan jalan tu yang gembirakan dia. Maksud jalan gembira tu adalah dari segi apa? Nazafatuhu. Nazafatuhu. Nampak? Dekat mana tu? Ini kita panggil surni PL madhi. Ini adalah fi'il madhi yang antara satu-satunya fi'il yang tak ada fi'il maklum. Terus majhul. Surra. Makna bukan telah digembirakan. Dia majhul tapi terjemahnya maklum. Ada beberapa fi'il yang dia memang lahir-lahir dah majhul dah. Terjemah dia bukan digembirakan. Memang terjemah dia adalah kita panggil apa? Terjemah dia maklum. Biasa, gembira. Bukan lagi digembirakan. Surrani. Okey. Surrani telah menggembirakan aku. Okey. Apa yang menggembirakan aku? Ini aku ni jadi apa? Jadi bukan jadi fa'il. Kita dah bincang dulu. Ini jadi maf'ulun bih. Sebab apa maf'ulun bih? Berkali-kali kita sebut setiap fi'il. Okey. Bertemu dengan dhamir. Okey, bukan dhamir mutaharik, dhamir saja. Dhamir ini menjadi i'rabnya maf'ulun bih. Dia yang kena. Jadi siapa yang gembira? Aku yang digembirakan. Okey, nampak tak? Aku yang digembirakan. Jadi makna telah gembira aku. Mana fa'il dia? Apa yang menggembirakan dia? Oh, ini yang fa'il. Ini yang
menggembirakan dia, fa'il, jalan. Jalan gembira. Jalan apa boleh gembira? Bukan jalan tu yang gembirakan dia, tetapi dari segi nazafahnya. Nazafah ni maksud apa? Kebersihannya. Makna jalan ni bersih sangat. Bersihnya jalan ni yang menggembirakan aku. Nampak tak? Sebab apa baca hu? Sebab di sini baris depan. Nampak? Sebab apa? Tu. Sebab sini baris depan mesti kena sama. Inilah badal. Barisnya sama. Yang paling penting, badal istimal juga dia mesti kena ada dhamir. Hukumnya wajib dan kembali kepada mubdal minhu, iaitu syari'. Wajib. Tak boleh kata asy-syari'u nazafatu. Nazafatun. Tak boleh. Asy-syari'u an-nazafatu. Tak boleh. Jadi salah. Badal istimal mesti letakkan dhamir yang kembalilah dhamir tadi kepada mubdal minhu, iaitu mubdal minhu apa? Yang benda yang dibadalkan. Apa yang bersih tu? Jalan. Jalan tu mubdal minhu. Nampak? Jelas Jelas. Baris kena sama dan ada dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Okey. Jalan tak boleh gembira. Nak gembira macam mana? Kebersihan jalan tu yang sebabkan aku menjadi aku gembira. Suka. Okey. Dalam kitab-kitab klasik selalu dia sebut apa? Contoh dia. Kitab-kitab klasik. Selalu dia kata apa mengenai badal istimal ni? Dia akan kata macam ni tau. Macam ni. Maknanya okey. Kita katalah uhibbu. Ahabba yuhibbu. Maksud apa uhibbu? Uhibbu maksud aku suka. Ini PL apa ni? PL mudhari'. Campur dengan fa'il. Mana fa'il dia? Fa'il dia dhamir ana. Dhamir mustatir. Nampak tak ana? Ni uhibbu ana. Okey, aku suka. Sekarang ni apa yang aku suka ya? Apa yang aku suka? Oh, aku suka Zaidan. Zaid. Tapi bukan Zaid itu yang aku suka. Zaidan ini jadi apa? Jadi maf'ulun bi. Okey? Aku suka Zaid. Tapi bukan Zaid itu yang aku suka. Aku suka adalah ilmunya. Nampak tak? Ilmahu. Okey. Sekarang kita lihat Zaidan ni baris atas, ilma pun baris atas. Sebab ilmu ni bertempek dengan Zaid. Nampak ilmu ni bertempek dengan Zaid. Okey, kena baris atas sama. Kemudian ada dhamir hu yang kembali kepada mubdal minhu, iaitu Zaidan. Nampak? Ini adalah badal, ini adalah mubdal minhu. Ini adalah badal, ini adalah mubdal minhu. Kena ada dhamir wajib, ada dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Aku suka Zaid, tapi bukan Zaid yang aku suka, ilmu dia tak aku suka, ilmahu. Nampak? Baris ilma sebab Zaidan. Okey. Yang bertempek dengan dia. Ataupun kita ubahlah. Kita suka Zaid ni bukan sebab Zaid tu sendiri, tapi yang menyebabkan aku suka adalah ma lahu. Hartanya, malun. Ma lahu. Boleh? Tak jadi masalah. Sebab apa baca baris atas ni? Ni baris atas. Baca baris atas lah. Kena ada dhamir. Zaidun ni laki ke perempuan? Laki. Laki letak hu. Kalau Fatimah letak ha, ma laha. Okey. Jelas. Uhibbu Fatimata. Aku suka Fatimah. Tapi bukan sebab dia cantik. Sebab apa? Ma laha. Aku suka harta dia. Ma laha. Ma laha jadi badal. Boleh? Itu selesai perbincangan kita mengenai tiga. Tiga badal ni. Badal istimal. Okey. Kemudian badal apa lagi tadi? Badal mutabiq. Mutabiq itu 100% benda tu. Badal mutabiq macam mana? Yang pertama kita sebut tadi. Contoh yang paling mudah. Contoh yang paling mudah. An. Daripada apa? Daripada Nabi SAW. Anin Nabi. Daripada Nabi. Nabi, an-Nabi, daripada Nabi SAW. Muhammadun. Muhammad. Bukan Muhammadun. Muhammadin. Nampak tak? Daripada Nabi Muhammad. Jadi nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu Nabi ni baris bawah.
Nampak tak Nabi baris bawah? Jadi Muhammadin, dia benda yang sama. Ini badal, kita bukan badal istimal tetapi badal mutabiq. Makna benda tu sebiji dia. Siapa Nabi? Nabi lah Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad lah Nabi. Nampak? Anin nabiyyi Muhammadin. Daripada Nabi, Nabi tu Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad Nabi. Siapa Nabi? Nabi Muhammad. Okey. 3. Sama dengan badal syai' min syai' kun. Nanti kita akan bincang itu dalam perbincangan kitab klasik. Sekejap lagi. Okey. Dalam bab badal. Tadi kita bincang dalam kitab contemporary 3. Kitab yang nahwu yang moden 3. Kitab klasik dia ada 5. Kitab klasik dia ada 5. Okey. Apa dia kitab klasik dia ada 5? Kita tengok Tapi kadang-kadang kitab klasik pun kita nak faham dia pun susah sebab dia terlampau banyak sangat pecahan. Bahagian yang pertama dalam kitab klasik, dia bukan 5 tau, dia bagi kepada 4. Saya silap. Bukan 5, dia 4. 4. Apa dia? Yang pertama dipanggil sebagai badal asyai' minasyai' ataupun badal kul minal kul. Okey, ini sebagai pengetahuan ni ekstra lah. Makna kalau kita tahu tadi pun dah cukup lah 3. Kitab apa? Kitab klasik. Kitab klasik. Klasik ni kitab ulama-ulama dulu. Klasik. Antaranya kita petik pada kitab Kawakib, Mutammimah. Kitab ulama-ulama dulu. Kan kita nak faham dia agak sulit sikit, perlukan ringkasan Ini dipanggil dipanggil sebagai badal asyai' minasyai'. Okey. Ataupun badal kul minal kul. Okey. Contoh dia macam mana? Macam kita sebut tadi, anin nabiyyi Muhammadin. Lagi macam yang kita sebut tadi, karrama al-khalifatu Harunu ar-Rasyid. Okey. Itulah dia. Okey Contoh dalam Quran ada tak? Badal al-kul minal kul, badal syai' minasyai' ni. Contoh dia dalam Quran. Apa dia? Yang selalu kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Okey, dalam surah apa kita baca selalu? Dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Okey? Tunjukkanlah kepada kami wahai Allah as-sirata al-mustaqimah, jalan yang lurus. Ni terjemah yang sifat Ini mausuf, ini sifat. Ini maf'ul yang kedua lah, ya. Maf'ul sani kita panggil. Ataupun mausuf dia ni. Ini sifat. Jalan yang lurus. Nampak? Wahai Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu jalan siapa? Yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nampak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nampak Nampak tak sirah ni? Sirah baca apa? Baca baris atas. Sebab apa baca sirata baris atas? Awal ayat kena baris depan lah, siratu. Siratul ladzina an'amta 'alaihim. Oh, bukan. Perbincangan kita sebab kita nak ceritakan sirat di sini adalah sirat ni. Okey Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu adalah jalan, maksud kami jalan orang yang kamu beri nikmat wahai Allah. Ini siratul mustaqim dengan siratul ni sama. Jalan yang sama. Jalan mustaqim ni jalan orang yang Allah beri nikmat kepada dia. Okey. Jelas Itulah dalam kitab klasik. Ini dipanggil kita badal apa tadi kita sebut ni? Badal mutabiq. Atau badal syai' minasyai', al-kullu minal kull. Semua benda yang sama. Tak perlu kita pening. Semua benda yang sama. Okey. Kita lihat pula yang kedua ya. Yang kedua badal ba'du minal kull. Itu yang kita bagi tahu tadi lah. Yang kita bagi tahu tadi badal apa? Badal al-ba'd minal kull. Dalam Quran ada tak? Dalam Quran. Ustaz, dalam Quran.
walillahi 'alan nas hijjul apa? Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a sabila. Dalam juzuk yang keempat muka surat yang pertama juzuk keempat suratul Ali Imran. Suratul Ali Imran juzuk yang keempat muka yang pertama tengah-tengah tu. Okey. Walillahi 'alan nasi. Okey. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi. Ilaihi sabila. Okey. Sekarang dekat mana yang kita punya badal? Di mana badalnya? Boleh bagi tahu tak di mana badalnya? Kita nak tahu juga tu. Di mana badalnya? Di mana badal? Walillahi. Walillah. 'Alan nas. Kepada Allah. 'Alan nas. Wajib kepada manusia. Walillahi kepada Allah. 'Alan nasi. Jar majrur. Ni pun jar majrur juga. Kepada Allah. 'Alan nasi. Nampak? Ni walillah jar majrur baris bawah. 'Alan nasi. Jar majrur juga sebab ada ala. Kepada Allah. Wajib kepada manusia. Hijjul baiti. Menunaikan haji di Baitullahil Haram, iaitu Kaabah. Okey. Hijju i'rab apa? Walillah. Walillah khabar muqaddam, hijjul baiti jadi mubtada' muakhar. Kepada Allah. Kepada Allah menunaikan haji di Baitullah. Okey. Wajib kepada manusia. Okey. Man istata'a. Wajib kepada manusia ni, annas ni semua ke? Semua manusia ke? Annas ni semua ke? Bukan semua. Tapi man istata'a. Man ini maknanya sebahagian. Orang yang kaya, yang banyak duit. Kaya tu sebahagian lah. Okey. Yang mampu untuk, orang yang mampu untuk pergi haji. Man istata'a, yang mampu kepada Baitullah sabila, ada jalan. Jalan ni makna mampu lah. Adakah annas ni semua manusia wajib pergi haji? Tidak. Man istata'a, siapa yang mampu saja. Jadi inilah dipanggil sebagai badal al-ba'du. Badal apa kita panggil? Badal al-ba'di minal kull. Sebab apa tu? Sebab apa badal ba'di? Yalah sebahagian orang kaya, orang miskin tak wajib pergi. Kull ni makna semua manusia. Okey. Kalau itu Ustaz tanya ke itu sekarang ni wajib haji. Kita tak wajib haji sekarang. Sebab apa tu? Sebab apa tak wajib haji? Jalannya tak selamat. COVID-19 memang tak wajib pergi haji. Tak wajib. Di tahun ni tak wajib haji. Tahun ni tak wajib haji. Dengar-dengar katalah. Kemungkinan besar. Keadaan sekarang ni lah. Misal keadaan sekarang ni wajib haji lah. Sekarang tak wajib haji. Tapi kalau musim lepas bulan depan selesai, boleh pergi. Kalau misalnya keadaan macam ni lagi tak wajib haji. Tak wajib. Sebab Nabi kata iza waqa'tum at-ta'una. Walaupun dia kaya. Ya betul. Itu kita panggil bukan disebabkan zati tapi sebab irdi. Sebab benda baru datang. Benda baru datang penyakit lah. Dari sudut zati, diri dia dah mampu, dah kaya lah. Cuma dari sudut irdi, benda yang baru datang, iaitu apa, benda yang arid, iaitu penyakit yang sedang tular. Jalan tak selamat. Jadi tak wajib pergi juga. Tapi bukan sebab zati. Ni zati. Disebab arid, benda yang baru datang. Sebab Nabi kata iza waqa'tum at-ta'un. Iza waqa'tum at-ta'un bi ardin. Bila berlakunya ta'un satu tempat, maka fala takhruju minha, jangan kamu keluar bila berlaku wabak satu tempat, jangan kamu keluar dari tempat tersebut. Fala tadkhuluha. Jangan kamu
masuk tempat tersebut ataupun yang kamu keluar. Ke tempat tersebut. Penyakit wabak kita ada kat sini. Kita duduk tempat kita lah. Okey Ini dalam perbahasan kitab klasik lah ya. Okey, jelas Ini badal yang kedua, al-ba'd minal kull. Okey. Contoh banyak kita bagi tadi Yang ketiga, badal istimal. Badal istimal kita sebut dia banyak lah ya, badal istimal. Zaid, kita suka Zaid bukan Zaid sebab kita suka Zaid tu sebab ilmu dia. Kita suka Zaid ni sebab harta dia. Kita suka Zaid sebab apa? Sebab baju dia. Okey. Itu semua dipanggil sebagai apa kita panggil? Badal istimal. Okey. Satu badal apa? Mubayan. Mubayan ke mubayan? Badal dipanggil sebagai badal bayana yubayinu. Mubayin. Badal mubayin Jadi ini kita tak perlu tahu lah, sebagai saya saja seronok-seronok aja perbincangan kitab klasik sebab jadi pening kita nak tahu. Ini terbahagi kepada 3. Apa dia? Badal ghalat termasuk juga tu. Badal ghalat nisyan idrab. Badal ghalat. Nampak Ustaz? Ghalat. Kamera nampak? Badal ghalat, badal nisyan. Kemudian badal apa? Idrab. Ini perbincanganlah kitab klasik sebab tu ulama-ulama mudahkan. Ni selalu orang buang benda ni. Sebab apa? Sebab jarang guna, susah nak faham. Menyebabkan orang tidak minat untuk belajar nahwu. Kita bagi orang minat. Okey? Jadi badal ghalat. Badal ghalat macam mana ya? Ghalat ni masuk salah, mistake. Salah mistake. Ghalat. Sama makna dengan khata'. Apa dia? Contoh. Nampak tak Ra'aitu, aku melihat al-farasa, kuda. Kemudian Zaidan. Aku lihat kuda, bukan kuda, rupanya Zaid, silap. Nampak? Okey. Jadi maksudnya ra'aitu al-farsa. Ini ada baris atas ni, nampak tak baris atas? Dia baris atas ni, farsa. Sini pun Zaidan, baris atas. Sebab apa qalat? Mula-mula dia nampak macam Zaid, rupanya kuda. Dia nampak macam kuda, dia bagi-bagi bukan kuda Zaid. Benda ni jarang gunalah. Tak apa, sebagai kita lalu je. Yang kedua dipanggil sebagai badal nisyan, terlupa. Sama, contoh sama juga. Ra'aitul farsa Zaidan. Aku lihat kuda Zaid. Jadi maknanya awal-awal dia kata aku lihat, nak bagi tahu, dia nak sebut Zaid tapi tersebut kuda. Benda yang sama. Dia terlupa. Nisyan ni makna lupa. Nasi. Insan daripada nisyan lah. Nasi. Nasi tu apa? An-nasi tu isim fa'il. Maknanya orang yang lupa. Sebab tu manusia dipanggil al-insan. An-nasi. Sebab tu manusia suka makan nasi. An-nasi. Lupa. Yang ketiga badal apa tak? Idrab. Badal idrab. Dia kata aku lihat kuda. Tiba-tiba orang lain kata, itu bukan kuda. Ini dia tahu dia salah. Ini dia tahu dia terlupa, ini orang lain yang bagi tahu. Idrab ni orang lain bagi tahu dia. Bukan kuda lah Zaid. Oh, okey. Okey. Kuda dengan Zaid nampak ketara, kita berbuahlah lain. Ra'aitul farasa. Zaid ni nampak ketara, Zaid dengan manusia dengan haiwan lain sangat.
Kita ra'aitul farasa asadan. Bobo asadan. Asadan ni makna singa. Aku lihat kuda rupanya bukan kuda, singa. Okey. Kemudian ayat Quran dua benda kita nak bagi tahu benda yang sangat penting ni Benda ni kita boleh highlightkan benda ni. Kita boleh highlightkan sebelum kita tutup pengajian kita pada tengah hari yang mulia ni Pada tengah hari yang mulia sebelum kita tutup pengajian kita, kita nak bagi tahu dua poin yang tersangat penting dalam pengajian badal ni supaya kita dapat share bersama-sama. Kita banyak bagi contoh badal tadi. Contoh apa badal kita bagi tahu? Semuanya isim dengan isim Isim, lepas tu isim. Ini mubdal minhu, ini badal. Tapi ada ketikanya PL mubdal minhu dan PL ni menjadi badal. Contoh ayat Quran kita boleh buka dalam juzuk yang ke berapa? Juzuk yang ke-19. Surah Asy-Syu'ara juzuk 19 muka surah akhir surah Asy-Syu'ara, akhir surah Asy-Syu'ara. Juzuk 19 satu lai, dua lai satu muka surat. Dua lai satu muka surat juzuk yang ke-19 surah Asy-Syu'ara. Apa dia bagi tahu? وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Maknanya jangan sembah selain daripada Allah, jangan bunuh orang jangan bunuh orang, jangan apa lagi? Berzina. Lagi? Kemudian Quran kata wa may yaf'al wa may yaf'al zalika, apa Ustaz? Zalika wa may yaf'al zalika wa may yaf'al zalika yalqa athama. Okey. Wa may yaf'al zalika yalqa athama. Okey. Habis ayat tu. Ayat lepas dia yudha'af lahul 'adzab. Buka ayat juzuk 19. Okey, orang yang ikuti kita boleh buka ayat juzuk 19. Kita tak boleh nak tunjuk Quran kat sinilah Buka juzuk 19 dua lai satu muka. Tengok ayat baris yang kedua atau baris yang ketiga tu. Yudha'af lahul 'adzab. Yudha'af lahul 'adzabu. Okey, yaumal. Okey. Sekarang syahid kita di mana? Kita nak bagi tahu tadi badal kita bincang Ustaz semua isim dengan isim. Sekarang ni PL dengan PL pula jadi badal. Macam mana tu? Kita baca di Quran kata jangan sembah selain Allah, jangan minum arak jangan minum arak pula, jangan bunuh orang, jangan berzina Kemudian Quran kata siapa yang buat tu, siapa bunuh orang, siapa yang buat syirik kepada Allah, siapa yang berzina, wa man yaf'al. Man siapa yang yaf'al melakukan, zalika demikian tu, apa dia? Zina. Zina, lagi apa lagi? Bunuh orang. Qatl, bunuh. Lagi apa lagi? Syirik. Okey. Siapa yang buat benda-benda ni, yalqa athama. Dia akan yalqa apa? Laqiya yalqa. Maknanya menemui, dapat. Mendapat apa? Asama. Asama ni dosa. Mendapat dosa. Okey. Tak cukup dapat dosa. Yudha'af lahul 'adzab. Okey? Dia akan digandakan azab. Yudha'af, digandakan baginya azab. Nampak tak? Sini dipanggil sebagai mubdal minhu. Sini dipanggil sebagai badal. Siapa yang buat zina, siapa yang melakukan zina, bunuh orang, syirik semua ni, maka dia akan dapat dosa. Macam mana dapat dosa tu? Bila dapat dosa, maknanya akan diazab lah. Dilipat kali gandakan azab. Mantap, digandakan azab. Nampak ni badal lah ni. Macam mana, apa maksud dapat dosa? Apa maksud dapat dosa? Dapat duit ke? Dapat sebatan ke? Dapat apa? Oh, dapat dosa, digandakan azab. Ini nama badal, ni mubdal minhu. Jelas PL dengan PL kadang-kadang berlaku. Ni benda penting. Yang kedua, benda yang penting. Kadang-kadang mubdal minhu, mubdal
Okey. Mubdal minhu adalah ma'rifah. Okey. Apa maksud ma'rifah? Maknanya ada alif lam. Tetapi badal dia nakirah. Boleh jadi. Walaupun dia tabi', tapi baris tetap samalah. Cuma dia ma'rifah dengan nakirah. Nakirah apa? Pangkah alif lam, tak ada alif lam. Kadang-kadang terjadi. Dalam Quran, Ustaz, contoh. Dalam Quran. Mubdal minhu, ma'rifah ada alif lam. Tiba-tiba badal tak ada alif lam. Kata tabi'. Tabi' baris je. Tapi ma'rifah nakirah dia tak nak ikut. Yas'alunaka anis syahril haram. Betul Okey. Nampak? Yas'alunaka. Yas'alunaka maksud apa? Mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad. Tanya apa tu? Tanya anis syahril haram. Syahril haram. Qitalin fi. Nampak? Mereka tanya mengenai bulan haram. Adakah mereka tanya bulan haram tu apa bulan haram? Bukan mereka tanya apa bulan haram. Mereka tanya qital. Nampak qital ni jadi badal. Syahril haram ni baris bawah. Nampak Dua-dua baris bawah. Nampak? Dua-dua baris bawah. Mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, anis syahril harami. Ini surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Juzuk yang kedua. 6 lai satu muka surat. Juzuk kedua surah Baqarah, 6 lai satu muka surat. Atas dia kutiba alaikumul qital. Cari bawah tu, ayat yang kedua bawah tu. Cari Ada tulis yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Mereka tanya kepada kamu, wahai Muhammad, mengenai bulan haram. Mereka tanya bulan haram. Bulan apa bulan haram? Bukan mereka tanya bulan haram. Mereka pun tahu bulan haram tu apa. Mereka tak tanya bulan haram tu bulan apa. Zulqa'dah, Rajab, Zulqa'dah, Muharram semua tu mereka tak nak tanya. Mereka tahu. Cuma mereka tanya mengenai dengan berperang di dalam bulan haram. Fihi dalam bulan haram. Qital berperang. Mereka tanya kepada kamu, wahai Muhammad, mengenai bulan haram itu adalah mengenai berperang dalam bulan haram. Jadi, nak bagi tahu qitalin, nampak tak qitalin? Sebab apa baca qitalin, baca baris bawah? Sebab syahril haram baris bawah. Ini dipanggil sebagai badal. Ini dipanggil sebagai mubdal minhu, benda yang dibadalkan. Syahid kita di mana? Mautinus syahid. Ini ada alif lam. Ini tak ada alif lam. Qital, tak ada alif lam. Nampak? Boleh jadi. Ayat Quran boleh jadi. Jelas Boleh Itulah selesai perbincangan kita mengenai dengan dalam muka surat 51 dalam menggunakan kitab Nahwu Fatih. Okey. Kitab ni kita supply lah di mana Di Masjid India, di Seri Petaling, di Alostar, di Sungai Petani kita supply buku ni. Jadi tuan-tuan yang nak boleh ziarah di page kami Pusat Tahfiz At-Taqwa dan juga boleh melayari YouTube kami iaitu Pusat Ilmu Bahasa Arab. Okey. Kita selesai dah 3 bab tabi' ni. Sifat dah habis. Sifat na'at. Yang kedua adalah ataf, yang ketiga badal pada hari ini. Insya-Allah esok kalau diizinkan Allah, kita akan bincang satu bab mengenai dengan taukid. Okey, habis tabi' kita bincangkan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman. Ini salah satu cabang untuk kita fahami Quran juga Bahasa Arab ni ada kaitan rapat dengan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kalau ada persoalan, tinggalkan di ruangan komen, terutamanya kepada pelajar-pelajar kita, student kita yang mengikuti kita pada pagi yang mulia ini kerana mereka di kuarantin di rumah masing-masing kerana wabak yang tak dapat dielakkan, satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya
kita mengharapkan sahabat-sahabat dapat share dengan orang yang minat bahasa Arab. Siapa yang rasa kawan dia ni minat sangat bahasa Arab, nak mendalami bahasa-bahasa Al-Quran, kita share dengan dia. Sebab setiap kali kita akan bagi contoh, fakta, contoh dalam pelajaran Nahu, Saraf, kita akan sertaikan dia dengan apa? Dengan ayat Al-Quran sekali, supaya mereka dapat tadabbur sungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kefahaman kepada kita insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta